murid. Hari ini kita akan belajar cara menulis pelbagai jenis pendahuluan. Standard kandungan, menulis untuk menghasilkan sesuatu penulisan secara terancang. Standard pembelajaran, menulis pelbagai jenis perungan pendahuluan yang menepati tema menggunakan laras bahasa yang sesuai dan gramatis. Murid-murid, pernahkah anda terfikir mengapakah karangan perlu ada pendahuluan? Adakah pendahuluan sangat penting dalam sebuah karangan? Jawapan cikgu adalah ya. Pendahuluan adalah sangat penting dalam sebuah penulisan kerana pendahuluan ini merupakan pengenalan tentang sebuah isu yang akan dibincangkan. Pendahuluan yang baik dan jelas adalah sangat penting untuk menjelaskan isu-isu yang akan dibincangkan seterusnya. Kata orang, pendahuluan yang baik ibarat gadis yang cantik. Jadi, kalau kita boleh menulis pendahuluan dengan baik, sudah tentu kita dapat menarik perhatian orang untuk membaca karangan kita. Oleh itu, bersama dengan Cikgu Wong untuk belajar beberapa kaedah pendahuluan. Di sini, Cikgu akan memperkenalkan 4 jenis kaedah, iaitu kaedah yang mudah seperti formula dan definisi, manakala kaedah yang beraras tinggi seperti pantun dan peribahasa. Okey, apakah itu formula? Okey, kalau dalam kaedah formula, murid-murid anda boleh mengingati mana-mana formula sama ada dari guru anda sendiri atau sumber-sumber lain yang kita dapat dari internet dan sebagainya. Contoh di sini, cikgu gunakan formula Abah Ding. Okey, Abah Ding memperkenalkan formula yang sangat popular, iaitu formula MISOP. Sebenarnya, MISOP ini merupakan akronim untuk M, masa, I, isu semasa, S, sebab, O, oleh itu, dan P merupakan ayat persoalan, iaitu ayat yang akhir dalam pendahuluan. Cikgu ambil satu contoh, iaitu tema kejiranan. Maka, ayat penanda wacana masa anak-anak murid boleh gunakan seperti contoh berikut. Dalam era globalisasi ini, dasar-wasa ini, dalam era modernisasi ini, dalam menepani zaman teknologi yang semakin canggih ini. Ayat masa ini akan kita gabungkan dengan isu semasa, iaitu isu-isu yang berlaku di sekitar kita. Contoh, cikgu tulis, semangat kejiranan hendaklah disuburkan dalam kalangan masyarakat tanpa mengira umur, jantina, bangsa, agama dan budaya untuk melahirkan generasi yang bersatu padu dalam mengorak langkah ke negara maju. Seterusnya, apa pula? Ayat sebab. Ayat sebab memberitahu kita tentang mengapa. Okey, kita boleh mulakan ayat ini dengan penanda wacana. Ha ini demikian kerana. Dan seterusnya kita memberikan alasan. Contohnya, kita akan buat ayat ini. Ha ini demikian kerana hubungan erat antara jiran dapat melahirkan ciri-ciri masyarakat yang berkualiti dan membentuk sebuah masyarakat yang mantap dan cinta akan negara. O merujukkan oleh itu, iaitu apa yang perlu dilakukan. Misalnya, oleh itu, sebagai masyarakat yang hidup di sebuah negara yang berbilang kaum dan agama seperti Malaysia, kita seharusnya menyuburkan semangat kejiranan dalam kehidupan seharian agar kita mampu hidup dalam situasi harmoni. Apakah ayat yang akhir tadi cikgu sebut? MISOP ini, iaitu persoalan. Persoalan kita akan kaitkan dengan tugas soalan. Contoh, ayatnya seperti ini. Persoalannya, apakah langkah-langkah untuk meningkatkan semangat kejiranan? Jadi, cikgu tuliskan
ayat ini, cikgu gabungkan ayat ini, maka kita dapatlah satu pendahuluan yang lengkap seperti ini. Okey, anak-anak murid boleh baca pendahuluan yang lengkap ini. Iaitu, dalam pendahuluan yang lengkap ini, cikgu gunakan penanda wacana masa dalam menepani zaman teknologi yang semakin canggih. Cikgu gabungkan dengan isu semasa. Seterusnya, cikgu berikan sebab. Ini demikian kerana. Jadi, cikgu bagikan alasan. Dan seterusnya, oleh itu, cikgu akan tuliskan sebagai masyarakat yang hidup di sebuah negara yang berbilang kaum dan agama, apa yang harus dilakukan. Dan akhirnya, cikgu letaklah ayat persoalan, iaitu berkaitan dengan apakah langkah-langkah untuk meningkatkan semangat kejiranan. Jadi, lengkaplah satu pendahuluan. Dan seterusnya, cikgu akan memperkenalkan formula yang kedua. Formula kedua, cikgu menggunakan pendahuluan jenis definisi. Maksud definisi ialah kita memberikan makna atau terjemahan kepada sesuatu tema atau isu yang dibincangkan. Semasa kita menulis karangan, kita perlu mengenal pasti dulu apakah tema atau apakah isu. Okey, lepas tu bolehlah kita membuat definisi terhadap tema atau isu tersebut. Contoh, cikgu sambung cikgu gunakan tema semangat kejiranan. Maka definisinya kita boleh buat seperti ini. Jiran merupakan orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang. Semangat kejiranan pula membawa maksud hubungan yang akrab seseorang dengan jiran atau hidup sebagai jiran. Dan selepas kita sudah berikan definisi, kita boleh mula kembangkan pendahuluan kita dengan menggunakan 3 hingga 4 lagi ayat-ayat yang sesuai dengan tema. Iaitu, ayat-ayat ini boleh kita gunakan seperti dari formula tadi. Kita boleh gunakan mengapa, oleh itu apakah tindakannya, dan kita akan akhiri dengan satu persoalan yang berkaitan dengan tugas soalan. Untuk karangan jenis pendahuluan definisi, kita boleh cari sumber rujukan untuk definisi atau maksud dari Kamus Dewan, terutamanya edisi yang keempat. Ini jenis pendahuluan aras tinggi. Apabila kita guna aras tinggi, kita boleh mulakan dengan pantun seperti pantun kejiranan ini. Si dara menyulam tekad, buat teruna jadi bekalan. Jiran baik membawa berkat, hidup bermufakat jadikan amalan. Karya oleh Sazali Sulaiman. Pantun warisan hasil karya Sazali Sulaiman di atas mengutamakan hidup bermufakat. Pantun ini mengingatkan kita supaya menyuburkan semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum dan agama. Lepas tu, barulah kita mula kaitkan dengan fokus tajuk atau isu tema untuk membentuk sebuah pendahuluan yang lengkap. Jadi, pantun, kalau kita buat pendahuluan seperti menggunakan pantun, maka dia mempunyai ungkapan-ungkapan menarik ataupun lebih cantik ataupun menunjukkan kita ini mempunyai pemikiran yang lebih luas terhadap penulisan. Kita juga boleh pendahuluan menggunakan jenis peribahasa. Seperti yang contoh cikgu ini. Kata orang tua-tua, jiran sepakat membawa berkat. Atau serumbun pak serai sesusun bak sirih. Ungkapan-ungkapan menarik ini mengandungi maksud yang amat mendalam tentang kebaikan mengamalkan hidup bermasyarakat pada era globalisasi ini. Selepas kita sudah gunakan peribahasa, maka kita boleh mula kaitkan pendahuluan kita dengan 3 atau 4 ayat-ayat yang menunjukkan fokus tajuk atau isu yang akan kita bincangkan.
Okey, sekian. Selamat maju. Okey, cikgu berharap anda boleh menulis pendahuluan dengan pelbagai kaedah. Sebenarnya cikgu hanya memberikan 4 kaedah di sini. Kita ada banyak lagi kaedah-kaedah lain yang sesuai untuk menulis karangan. Sekian, terima kasih daripada cikgu. Jangan lupa, tekan like, share dan juga subscribe channel cikgu.